Hai, hello, selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya sekali lagi di channel Nazilin Unity, channel ulasan tanpa sempadan, bongkar jangan tak bongkar, bongkar jangan malu-malu, bongkar sampai terlondeh. Pendedahan kali ini berkaitan 1MDB yang aku pun tak percaya, kau pun pasti tak percaya, aku percaya kau tak akan percaya, dan aku percaya aku pun tak percaya. Apa aku cakap nih sampai aku tak percaya? Oke. Kita akan cerita tentang pendedahan 1MDB kali ini yang melampau-lampau. Yang betul-betul membuatkan hati menyirap darah menjadi merah. Menyirap sampai ke otak dan nak meletup. Kalau ini pun dikatakan fitnah, aku pun tak tahulah. Kau nilailah sendiri dan sila tinggalkan komen Anda untuk pendedahan eksklusif 1MDB pada petang ini. Luar biasa pendedahan ini apabila ianya berjudul Jolo Tahu Dana 1MDB yang diterimanya hasil pecah amanah. Saya ulang sekali lagi, inilah dia pendedahan yang paling aku tak percaya. Kau pun pasti tak percaya. Dan kalau ini dikatakan fitnah, aku pun tak tahulah. Jolo tahu Dana 1MDB diterimanya hasil pecah amanah. Pendedahan ini sebenarnya sudah diterbitkan oleh beritaharian.com. Kita teruskan. Serikat Pelaburan Strategik 1MDB dan anak syarikatnya menegaskan ahli perniagaan kontroversi dalam buruan Low Tech Jo atau Jolo mengetahui dana syarikat itu yang diterimanya dilesapkan atau dipindahkan melalui tindakan pecah amanah antaranya oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Apa malu bosku, ini satu pendedahan yang amat aku tak boleh percaya. Kau pasti tak boleh percaya, dan kalau ini pun fitnah, aku pun tak tahulah. 1MDB yang menjawab pernyataan pembelaan Jolo dalam kes saman difailkannya terhadap lelaki itu dan ahli keluarganya berkata defendant pertama Jolo adalah proksi dan rakan sekutu Najib yang pada setiap masa menjadi pengarah bayangan 1MDB kerana pengarah syarikat itu biasa bertindak mengikut perintah dan arahannya yaitu Najib. Pemalu bosku. Syarikat itu berkata, susulan itu, Jolo juga adalah pengarah bayangan 1MDB dan pemegang amanah konstruktif terhadap uang berkenan. Wow, ini satu pendedahan luar biasa. Apabila syarikat itu mengatakan bahwa Jolo juga adalah dibayangkan sebagai pengarah bayangan 1MDB. Who is Jolo? Siapa Jolo? Kenapa Jolo sampai menjadi pengarah bayangan 1MDB? Aku nak tanya sekarang, kau tak percaya? Aku pun tak percaya. Adakah ini fitnah? Aku pun tak tahulah kalau ini pun satu fitnah. Kau nilai sendiri, kau tulis sendiri. Kita kena tanya. Saya mau tanya, tanyalah siapa yang patut. Kita teruskan. Katanya mereka mempunyai bukti menyokong tindakan saman terhadap Jolo bagi menuntut uang itu dipulangkan kepada 1MDB yang akan dikemukakan pada perbicaraan kes saman itu nanti. Nah, rasakan kau Jolo. Bukan main-main ini bosku. Apa yang dikatakan oleh syarikat ini, mereka mempunyai bukti yang akan menyokong tindakan saman terhadap Jolo bagi menuntut uang itu dipulangkan kepada 1MDB yang akan dikemukakan dalam perbicaraan kes saman itu nanti. Nah, syarikat ini menyatakan, menegaskan mereka punya bukti untuk menuntut supaya Jolo kembalikan uang itu. Jolo kasih balik lah, itu bukan duit kau. Kalau betul itu kau ada ambil, kasih balik lah, itu bukan duit kau. Itu duit negara ini dan duit untuk orang-orang miskin, orang perlu yang ada dalam negara Malaysia. Jangan makan duit haram bosku. Bukan bosku Najib, bosku Jolo. Pembelaan defendant pertama bahwa dia tidak pernah mengaku liability dalam proceeding yang difailkan Jabatan Keadilan Amerika Syarikat DOJ adalah keseluruhannya tidak relevan. Oleh itu, sebagai proksi dan rakan sekutu Najib dalam memberi perintah dan arahan kepada lembaga pengarah serta pengurusan kanan 1MDB, defendant pertama juga adalah pengarah bayangan yang mempunyai kewajiban fiduciary terhadap kami dan pada setiap masa adalah pemegang amanah
kepada aset kami, katanya melalui jawaban pernyataan pembelaan difailkan 23 Februari yang lalu. 1MDB berkata, Jolo mendapatkan proksinya untuk bekerja dalam 1MDB dan anak syarikatnya termasuk bekas pengarah keuangan 1MDB, Terence Ge Chow Heng, bekas peguam 1MDB, Jasmine Lo Aiswan, bekas pengarah eksekutif 1MDB, Casey Tang Keng Chi, dan bekas ketua pegawai eksekutif CEO SRC Internasional Sendirian Berhad, Nick Faisal Arif Kamil. Planatif berkata, proksi itu memegang jawatan pengurusan kanan utama untuk antara lainnya memantau pengurusan dan lembaga pengarah, melaksanakan keputusan penting menurut kehendak Najib bagi memudahkan penggunaan dana syarikat mengikut niat penipuan bekas Perdana Menteri itu. Pada 7 Mei 2021, 1MDB dan 4 anak syarikatnya, 1MDB Energy Holdings Limited, 1MDB Energy Limited, 1MDB Energy Langat Limited, dan Global Diversify Investment Company Limited, yang sebelum ini dikenali sebagai 1MDB Global Investment Limited, memfailkan saman terhadap Jolo dan keluarganya. Semua planatif menamakan Jolo, rakan sekutunya Eric Tan Kim Long, bapaknya Tan Sri Leri Lo Ho Kepeng, kakaknya Lo Melin, adik lelakinya Tiak Zen, dan ibunya Puan Sri Go Giak Iwi sebagai defendant pertama hingga ke-6. Berdasarkan rate itu, 1MDB menuntut ES 661 juta daripada Jolo dan masing-masing ES 41 juta, ES 397 juta, ES 608 juta, dan ES 1,9 billion daripada Jolo serta Kim Long, dan ES 325 juta daripada Jolo dan ayahnya. Keluh lidah aku nak membacakan nilai-nilai itu. Sampai keluh banyaknya. Aku tak percaya. Aku tak percaya. Kau terpercaya? Kau jangan percaya. Adakah ini satu fitnah? Aku pun tak tahulah kalau ini pun satu fitnah. 1MDB Global Investment Limited pula menuntut ES 630 juta daripada Hok Peng, Jolo dan Kim Leong, serta ES 2 juta daripada Tiak Zen, Jolo dan Kim Long. Planatif turut menuntut ES 3,5 juta daripada Melin dan Jolo serta ES 1,695 juta daripada Go, Jolo dan Kim Long. Berhubung pembelian barang kemas serta keuntungan rahsia, selain ES 25,5 juta daripada Jolo, Kim Long, Hok Peng, dan Tiap Zen. Jolo yang menjawab tuntutan 1MDB pada 26 Januari lalu berkata beliau tidak bertanggung jawab terhadap penyelewengan dana 1MDB dan menegaskan tidak pernah menjadi pengarah atau pemegang saham dan bukan ahli lembaga penasihat atau sebagian daripada pengurusan 1MDB. Apa punya Jolo nih? Katanya beliau tiada kedudukan dari segi undang-undang untuk mengawal 1MDB dengan mengarahkan atau menyebabkan pemindahan dana syarikat itu seperti didakwa. Jadi sekarang ini Jolo tak mengaku. Sekarang ini salah siapa? Siapa yang menguruskan 1MDB? Menurut syarikat ini yaitu 1MDB, mereka mengatakan Jolo dalam pembacaan awal tadi, 1MDB menyatakan bahwa syarikat itu menyatakan bahwa Jolo juga adalah pengarah bayangan 1MDB dan pemegang amanah konstruktif terhadap uang berkenan. Itulah dia pendedahan yang aku pun tak percaya, kau pun tak percaya, tapi adakah ini pun juga satu fitnah? Anda pikir-pikirkannya, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, dan ini tajuk utama hari ini. Jolo tahu dana 1MDB diterimanya hasil pecah amanah. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.